Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Salim bin Haji Awang akan membentangkan satu tajuk kajian saya yang bertajuk Amalan Pengurusan Tingkah Laku Pelajar dalam Bilik Darjah dari Perspektif Guru. Tingkah laku bermasalah boleh menyebabkan ketidakseimbangan di antara emosi dan aktiviti kehidupan seharian pelajar. Tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku pelajar yang boleh menjejaskan kelicinan atau keberkesanan pengajaran khasnya di dalam bilik darjah. Dan ini memerlukan satu kaedah pengawalan yang baik oleh guru-guru bagi mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih berkesan ke arah kemenjadian murid secara optimum. Pengurusan bilik darjah ini diadaptasi daripada model Weber pada tahun 2006, di mana menurut model Weber terdapat 8 elemen dalam model ini, iaitu yang pertama, kaedah pendekatan intimidasi, iaitu pendekatan yang menggunakan ancaman dan tekanan kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut mematuhi apa yang kita perintahkan atau takut kepada kita. Manakala elemen yang kedua adalah elemen authoritarian, iaitu dengan meletakkan hak tegas, ketegasan dan kawalan ke atas pelajar. Elemen yang ketiga dikenali dengan nama cookbook management, iaitu melakukan penyenaraian perkara-perkara yang boleh dilakukan dan perkara-perkara yang tidak boleh dilakukan. Yang keempat, sosio-emosi, iaitu hubungan interpersonal secara sihat yang menyokong iklim bilik darjah yang positif. Manakala elemen yang kelima adalah elemen permisif. Ini lebih kepada memberi kelapangan dan kemudahan kepada pelajar dalam banyak aspek dan membolehkan mereka terlepas banyak perkara dengan begitu saja. Manakala elemen yang keenam adalah modifikasi tingkah laku, iaitu aplikasi teori pembelajaran yang sistematik yang akan membawa perubahan yang diingini ke atas corak tingkah laku. Manakala elemen yang ketujuh adalah elemen kaedah pengajaran yang terdiri daripada pengajaran tingkah laku, kognitif dan konstruktif. Kebiasaannya diaplikasikan dalam bilik darjah dan pelajaran dan pembelajaran. Dan yang ke-8 adalah proses kumpulan, lebih memfokuskan kepada tindak balas secara segera terhadap tingkah laku pelajar. Daripada gambar darjah ini adalah secara asasnya model Weber, terdapat 8 elemen yang terdapat di dalam model tersebut. Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau amalan guru di dalam bilik darjah di kawasan luar bandar, di mana kajian ini dijalankan di kawasan Hulu Langat, Selangor. Juga tujuan untuk melihat pendekatan pengurusan tingkah laku pelajar yang melibatkan 8 pendekatan yang terpilih yang terdapat dalam model Weber tadi, iaitu intimidasi, authoritarian, cookbook management, sosio-emosi, permisif, modifikasi tingkah laku, pengajaran dan juga proses kumpulan. Kajian juga turut meninjau perbezaan konstruk tersebut berdasarkan jantina, berdasarkan umur dan juga berdasarkan latar belakang pendidikan. Reka bentuk kajian ini adalah reka bentuk kajian kuantitatif menggunakan kaedah kajian tinjauan dan soalan selidik yang adalah untuk bagi melihat perbezaan dari segi sosiodemografi, juga melihat analisis hubungan antara amalan pengajaran dan tingkah laku pelajar. Seramai 160 responden telah digunakan daripada 10,658 populasi guru. Analisis menggunakan deskriptif dan inferensi secara statistik. Perbincangan dapatan kajian. Daripada dapatan kajian didapati tahap amalan pengurusan tingkah laku pelajar dalam bilik darjah menunjukkan min yang tinggi bagi sosio-emosi, pengajaran, modifikasi tingkah laku, proses kumpulan dan juga elemen permisif. Manakala dalam min sederhana, iaitu kaedah intimidasi, authoritarian dan juga cookbook management.
Daripada dapatan kajian juga terdapat perbezaan amalan berdasarkan jantina, di mana pendekatan guru lelaki dan guru perempuan berdasarkan 4 jenis pendekatan, iaitu intimidasi, authoritarian, cookbook management dan modifikasi tingkah laku adalah berbeza dalam mengatasi masalah tingkah laku pelajar. Di mana didapati guru lelaki lebih cenderung dalam pelaksanaan pendekatan-pendekatan tersebut berbanding dengan guru perempuan. Manakala yang ketiga, perbezaan amalan berdasarkan umur. Okey, terdapat perbezaan dari beberapa elemen, iaitu authoritarian, cookbook management, sosio-emosi, permisif, modifikasi tingkah laku dan pengajaran. Manakala bagi perbezaan amalan berdasarkan umur yang tidak menunjukkan perbezaan adalah dari segi elemen intimidasi dan juga proses kumpulan. Manakala yang keempat adalah perbezaan amalan berdasarkan kelulusan akademik. Menunjukkan terdapatnya perbezaan di mana elemen intimidasi, sosio-emosi, modifikasi tingkah laku, pengajaran dan proses kumpulan menunjukkan adanya perbezaan antara kelulusan akademik. Manakala bagi authoritarian, cookbook management dan permisif tidak menunjukkan perbezaan dari segi kelulusan akademik. Okay, daripada dapatan kajian itu dapat dah dirumuskan bahawa guru telah mengamalkan pelbagai pendekatan dalam pengurusan tingkah laku pelajar sebagaimana yang disarankan oleh Weber. Pendekatan yang paling kerap dilakukan adalah pendekatan sosio-emosi, iaitu satu bentuk pendekatan yang mengambil kira emosi pelajar, situasi mereka serta hubungan interpersonal yang lebih mesra. Satu pendapatan yang positif dan ini baik. Namun sejauh mana guru mengamalkan pendekatan tersebut atas dasar pengetahuan mendalam tentang pendekatan tersebut masih belum dapat diketahui. Kajian ini juga menunjukkan satu trend pengurangan penggunaan pendekatan authoritarian dan intimidasi yang merupakan pendekatan yang kurang sesuai diamalkan di sekolah. Dan wujudnya kesedaran dalam kalangan guru untuk bertindak dalam konteks pendidikan yang mesra dan mengambil kira psikososial pelajar. Okey, itu saja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.